and all of our thumbs went up in the air. Tongue in the wind, listen to the thunder rolling over and over. We down the river, we drunk, and all of our thumbs went up in the air. Tongue in the wind, listen to the thunder rolling over and over. We down, we're getting on fire, we're raising up higher. The bottle is up, we're over the top, it's time to get wild. The time of our life, it's happening now. We're out of control, together we're rolling over and over. We down the river, we only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. Yeah, I say that we are. This is Rock Nation. Playing Joe and Nicho. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membincangkan kisah seorang pelajar yang mengalami masalah kekurangan keyakinan diri. Seorang pelajar yang diberi nama Afiq bukan nama sebenar. Remaja yang berusia 14 tahun yang terlibat dalam masalah kurang keyakinan diri di sebuah sekolah di area Terengganu. Isu ini sangat serius dan hangat diperkatakan serta perlu mengambil tindakan yang sewajarnya bagi menangani masalah kurang keyakinan diri ini. Jadi, mari kita saksikan kisah sebenar seorang pelajar yang mengalami masalah kurang keyakinan diri dan cara bekerja sosial untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan menjalani intervensi kepada pelajar tersebut. Adik Afiq Adik Afiq, hari ni abang nak berbual sedikit lah tentang masalah apa yang adik Afiq hadap lah. Kira lah dekat rumah ke, sekolah ke. Kalau adik Afiq tak keberatan lah, tak adik ceritakan tentang masalah adik? Boleh? Masa dekat sekolah, masa nak design, lepas tu pas malam dekat depan dia tu salah sikit, ada kawan kutuk. Oh, kau buat kan? Dekat kasar. Masa malu dia nak pergi kat depan untuk design. Kurang Tak ada sekolah. Oh, okey. So, berdasarkan masalah yang adik hadapi lah, boleh ceritakan lagi tak? Selain daripada kurang keyakinan diri, ada lagi tak masalah? Ada Kawan bully? kawan boleh ada Kawan bully? Bully gani? Cakap kasar? cakap Kutuk gani? main kedua. Main lemah ya? Ya. Okey, lagi? Lepas tu bila kita buat benda salah sikit, dia kata-kata kat kita lagi lah. Dia kata, berdasarkan masalah adik Afiq, abang ada beberapa cadangan yang abang boleh bagi untuk membantu masalah adik lah, kurang keyakinan diri kan. So berdasarkan apa yang telah adik ceritakan pada sesi pertemuan kita yang lepas kan, adik kata adik ada masalah kurang keyakinan diri berhadapan dengan orang ramai. Jadi abang ada beberapa cadangan lah. So cadangan pertama ialah percaya dengan kebenaran diri. Kau nak percaya pada kebenaran diri kan? Saya cerita sikit. Kita kena percaya dekat diri kita lah, melakukan sesuatu. Kurang sesuatu. Okey, percaya dengan kebolehan dirinya adik Afiq boleh letakkan diri adik dalam posisi berani untuk mencuba benda-benda baru. Adik Afiq suka apa? Bola. Okey, adik Afiq takut ke nak cuba main bola? Tak pernah takut kan? Mula takut. Mula takut. Dia sambang macam presentation, cakap ke depan tau. Mula dia takut, tapi bila dah dia cakap kat depan tu, adik Afiq rasa mana takut ni? Dah. Bagilah kawan-kawan kutuk. Jadi, andai kata adik cuba perkara yang baru lah, sama lah macam presentation. Kalau benda adik cuba ni rasa gagal, jangan sedang. Kalau adik rasa sedang, tak ada benda tu sebagai pengalaman dan pembakar semangat. Betul tak? Supaya adik jaya, adik jaya. Jangan gagal adik terus berhenti. Betul tak? Sama tak presentation. Kalau adik terus berhenti, adik rasa kurang keyakinan diri, adik akan tambah beban. Beban. Lama takut dah jadi stres, terus tak boleh cakap ke depan. Jadi percayalah dengan keyakinan diri. Boleh? Dan itulah untuk mengatasi masalah kurang keyakinan diri pun. Kita banyak latihan lah. Tapi dengan cara adik Afiq, abang percayalah dengan kebolehan adik boleh berjaya lah. Kalau adik dekat sekolah, adik suka bertanya soalan dekat guru. Suka. Kalau cikgu backing tu adik tak tanya soalan. Tanya juga lah, tapi debur juga lah dengan dia. Jangan ganda dia orang. Untuk dia macam ni salah dia orang tu maki lah.
maki. Hmm. Oh, bagi dia sama lah. Ada cikgu hok baik, ada cikgu hok jahat. Tapi kalau kita rasa macam cikgu tu tak boleh buat soalan tu, bukan maknanya kita membenci. Itulah kalau nak bertanya soalan kepada guru, kena berani lah. Dapat kita kongsi maklumat dengan kawan-kawan. Tentang adik-adik kan memantapkan kemahiran dalam subjek tersebut. Tu presentation apa yang adik takut sangat? BI. BI, bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ni bahasa yang digunakan antarabangsa international lah. Kalau adik pandai guna bahasa Inggeris ni, abang yakin lah adik masa depan cerah. Nak kata dekat Amerika, dekat UK, dekat Japan, kebanyakan kalau nak olah bahasa semua menggunakan bahasa Inggeris. Sebab bahasa Inggeris ni bahasa dunia. Sekarang lah zaman sekarang dia menggunakan bahasa Inggeris. Itulah pendapat orang, mantapkan lagi lah bahasa Inggeris. Okay. Cara tidak langsung lah sikit sebanyak kebolehan dan keyakinan adik tambah lah. Sebab ni banyak dia manfaat kalau adik membuang rasa takut tu. Tapi adik-adik kena bangun lah untuk meningkatkan keyakinan diri, mengatasi benda negatif tu. Negatif pandangan yang orang kutuk tau. Okay. Setakat ni adik-adik faham ke apa yang abang cuba sampaikan? Bila akan lagi tak dalam diri adik nak bangkit dengan keyakinan adik? Kita cerita sikit. Kena semangat, tak ada banyak. Percaya pada diri sendiri. Bagi abang ada lagi cadangan lain, tapi adik-adik cuba bagi cadangan Afiq. Apa Afiq boleh buat? Belajar sekarang ni tak dah dua, tak boleh nak lagi tak. Tak boleh. Tak boleh nak tu lagi. Banyak doa lagi sikit-sikit. Oh doa tak apalah, permulaan lah. Ni cuba lah. Jangan tak cuba langsung. Betul tak? Cadangan abang ni lah, memuji diri sendiri. Memang cariat kan, tapi sebenarnya tak pun. Sebab memuji diri ni dia dapat tingkatkan lagi keyakinan adik. Sebagai contoh lah, lepas adik present tau, terus dia kat sini. Alhamdulillah. Betul lah. Betul kan? Terbaik lagi. Tapi yang doa, doa tu datang secara betul. Sampai cepat. Tapi yakinan dengan Allah. Kalau adik rasa adik hebat dalam presentation adik dengan bagi kata-kata pujian dekat diri sendiri adik, tapi dia dapat menaikkan mood adik, keyakinan diri adik. Adik akan lebih menghargai diri adik sendiri walaupun dia merupakan satu perubahan yang kecil ni. Macam mana adik nak puji diri sendiri? Aku boleh. Bila kita memuji diri kita sendiri, kita akan lebih positif dalam melakukan setiap perbuatan. Contoh, adik ada jawab peperiksaan baru. Tak ada. Tak ada, okey. Pernah tak ada? Pernah. Pernah ada, okey. Sebagai contoh lah, jika adik gagal dalam peperiksaan, pada awalnya adik akan rasa sedih kan? Dan kecewa. Sebab adik dah usaha ambil baik kan. Bila adik cuba untuk belajar memuji diri sendiri dengan usaha adik yang adik lakukan, saya dah yakin lah adik akan lagi semangat. Contoh, adik usahakan lah sehingga ke titik terakhir. Kalau contoh lah pujian yang adik boleh lakukan lah, aku bangga dengan aku sudah aku capai. Mak ayah dulu Ada. ada setengah pun tak dapat ni. Tapi dia boleh usaha dia. Sama lah adik-adik patutnya memuji diri. Aku nak banggakan mak ayah, boleh buat. Ada masalah nak tanya kaitan dengan cadangan abang tadi. Satu yang abang cadang, percaya dengan kebolehan ni. Kedua, memuji diri sendiri. Diri sendiri. Betul tak? Ada cara lain tau yakinkan diri sendiri. Ada. Ada macam mana cara adik kan? Dengan kata-kata orang, kita boleh jaya. Kata-kata kan ni Macam dia mendoakan kita, insyaAllah kita boleh jaya. orang mendoakan. Okay, betul. Doa pun salah satu kunci. Salah satu kunci untuk dia. Tapi doa siapa yang bagi makbul? Kedua ibu bapa. Betul. Doa ibu bapa kan. Dan daripada Allah kan. Kalau kita contohlah hari ni ada peperiksaan, presentation. Kalau orang tengok, mak hari ni ada peperiksaan, doakan saya. Kadang daripada doa mak ayah ni satu restu. Ada restu. Adik ada kelemahan diri sendiri. Apa kelemahan adik lah? Tak boleh cuba benda baru. Tak boleh cuba benda baru. Macam mana benda baru ni? Macam ke permainan yang baru, kita tak boleh lah. Kena ada ramal lah. Macam sukan baru lah. Oh, sukan macam mana? Okey. Payah lah. Okey. Sebab teknik lain kan. Macam bola dia tendang kan. Kalau okey kena pakai
Kan. Betul? Ini cadangan abang lah. Kalau dah kena titik kelemahan diri sendiri ni, contohnya adik boleh senaraikan titik kelemahan diri sendiri ni, senaraikan lah. Tak kira macam tu, saya tak pandai bahasa Inggeris, titikkan lah kelemahan ni. Bila adik dah tahu kelemahan diri, setiap orang ni dia ada kelemahan dan kelebihan yang beza-beza lah. Tapi dalam kita bahasa Inggeris, tu kelemahan adik kan. Okay. So adik boleh cuba senaraikan apa kelemahan adik, kat satu kertas lah nanti senaraikan dan kenal pasti apa kelemahan adik. So cuba atasi kelemahan adik. Bila adik dah kenal pasti yang adik ni tak boleh present kat depan, cuba sebelum berlatih tu cakap depan orang ramai. Adik cakap dengan member tu cara kenal kelemahan diri ni, dapat membantu dalam meningkatkan lagi keyakinan diri adik kan. Adik akan terus dan terus gali setiap kekuatan dalam diri adik kan. Kemahiran yang adik ada dalam diri adik. Dan setiap orang ni dia ada unik dia, bukan pelik unik. Kadang-kadang orang anggap kelebihan dia tu sebagai kekurangan. Oh, dia ni pandai main bola, tapi masa ni tak boleh kerja kat depan. Tak boleh. Kalau syukur Allah, setiap orang juga kelebihan ni. Setiap manusia ada special. Ini kekuatan dalam diri adik ni, dia sebenarnya satu permainan yang adik ada dalam diri. Sebab setiap orang ni dia bukan nak tunjukkan bakat, dia tak ada latihan. Setiap orang ni kalau dia ada bakat lebih, kadang-kadang dia latih lebih daripada kita. Walaupun adik ada kekurangan tersendiri dan orang lain pun tahu kan, orang lain sekeliling supaya mereka akan menghargai setiap kelebihan adik. Contoh dah tahu kan adik main pinjaman bola, Tahu. kan? Tapi sepatutnya dapat meraihkan setiap kekurangan yang adik ada, walaupun adik lemah sehingga kan. Dari situ adik akan cuba menjadi seseorang. Tapi contoh adik nak jadi apa, dia bersama Mekanik lah. Mekanik. mekanik. Okay, mekanik pun setiap bahagian mekanik dalam engineering tu bahasa Inggeris kan. Mechanical engineering. Sebab nak dilihat hebat ni, dia terima lah masuk dalam masyarakat. Tapi adik, kalau adik usaha dengan frekuensi dan variasi, adik dapat ni engineering yang sendiri. Betul? Contoh lah kat rumah, mak adik suka bandingkan antara adik-adik, oh dia ni lagi pandai daripada mak. Ada kan. Itulah kita rasa macam membandingkan diri ni sedang. Tak sedang. Adik pun bandingkan diri adik dengan orang lain kat tu. Rasa oh dia ni pandai. Ada. So saya cerita sikit. Rasa kan bila bandingkan diri adik dengan orang lain tu, Macam diri kita ni tak ada hijau. macam mana tu? Tadi hijau bahasa Inggeris. Hijau macam bulu lah. Sebut tak? Sebut. Kat situ adik kena berhenti membandingkan diri adik dengan orang lain. Bila adik dah berhenti perkara yang tak baik dan tak sihat ni, dia akan menyebabkan lemah mental dan fizikal. Betul-betul. Bila orang dah berikan adik, ni tak pandai bahasa Inggeris lah. Bahasa mental lah. Rasa Mental kan? Sama bila orang mental pun fizikal pun lemah. Semakin adik-adik bandingkan diri dengan orang tu, semakin banyak stres. Contohlah adik terus membandingkan diri dengan orang lain, dia akan nampak segala kekurangan dalam adik. Dia akan nampak kelemahan adik lah. Dia akan main, dia akan kutuk dalam sekolah bahasa Inggeris, dalam tugasan. Contohnya adik-adik nak present kat depan dan adik nampak adik lebih hebat nak present kat depan. Jadi janganlah terus lah. Adik nampak yakin kat diri yang adik buat, boleh cakap bahasa Inggeris. Itu mindset tu penting. Ada tak dalam kelas dia kat kasar cakap saja. Okay. Jangan pernah takut lah dengan kata-kata orang yang bully lah. Kisah apa orang nak kata, adik perlu fokus lah kat kehidupan adik ni. Tak payah fokus kat orang tu. Mungkin lepas ni perubahan apa adik nak buat, semangat lagi lah aku belajar. semangat lagi lah. Semangat kan ni. Tahu cara dah dekat orang. Saya dengan abang yang terakhir lah, lakukan perubahan yang kecil. Itu adik tak pandai presentation bahasa ni. Adik faham yang setiap maksud sikit. Ambil satu perkataan, faham perkataan yang kita tak faham. Antara langkah yang penting nak bantu adik untuk tingkatkan keyakinan diri bila present bahasa Inggeris ni, dia keyakinan diri lah dengan melakukan suatu perubahan. Dia bukan melakukan perubahan yang besar. Adik-adik boleh lakukan sikit dan melakukan perubahan yang sedikit ni kan. Sebab ni berpeluang lagi cerah untuk maju ke depan. Kiranya adik tak yakin, cuba kongsi pendapat dengan sekumpulan kecil daripada member yang pandai bahasa Inggeris.
aku buat kerana masa ini okey lah. Tak tahu, aku punya presentation nanti okey lah. Tapi kadang-kadang kalau dia tahu masalah kecil ni, kat situ kita boleh cari ni ke mana pun. Aku tak tahu maksud apa-apa lah dalam kerana masa ini. Kalau perubahan yang sekarang kecil ni bagi abang, dia ada perkataan practice make perfect. Maksud practice ni latihan. Latihan akan menggunakan keadaan. Betul. Ada satu lagi keadaan, knowing is not doing. Kalau kita tak lakukan benda tu pada sedikit dan kecil, maknanya kita tak tahu. Dekat ni adik-adik faham apa nak lakukan perubahan. Mana sikit Kita kan perubahan yang sepatutnya buat. belajar benda baru. Belajar baru, okey. Lagi? Banyak untuk dilakukan. Setakat ni faham ke apa abang cakap? Faham. Lepas ni kalau ada perubahan, alhamdulillah. Okay. Setakat ni ini sajalah intervensi. Kalau ada masalah lagi, boleh jumpa abang lah. Ada kurang masalah keyakinan diri lah. Semoga lepas ni lagi semangat teruskan legacy presentation ke depan. Lepas tu teruskan lah. Assalamualaikum. Natijahnya, selagi masalah ini berterusan, impian negara kita ingin melahirkan satu bangsa yang memartabatkan mulia dan maju jaya akan tinggal sebagai khayalan sahaja. Para pelajar sebenarnya merupakan aset negara yang penting demi meningkatkan masa depan negara. Oleh itu, semua pihak haruslah sehilir, semudik dan sehati sejiwa dalam usaha menangani masalah kurang keyakinan diri, walaupun sesetengah pihak beranggapan bahawa masalah ini hanyalah masalah yang dipandang enteng tetapi perlu diatasi dengan segera. Oleh itu, setiap orang memain peranan yang penting walaupun kita terpaksa mengharungi liku-liku yang penuh dengan onak dan duri.